kasih. Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat datang juga kepada semua ke program Open Art Classes oleh Art in the City Kuala Lumpur. Dan ini adalah sebuah program yang memang amat baik sekali kerana memberi peluang kepada peminat seni mendalami ilmu seni, apatah lagi ianya secara percuma, kan. Saya sangat gembira kerana ramai yang mengambil peluang ini. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, apa kata kita menonton video yang saya telah sediakan khas untuk anda semua. Hello, saya Syafina Selamat. Saya sangat gembira kerana dapat bersama anda pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk memulakan program kita pada hari ini dengan jadi untuk topik kita pada hari ini iaitu mencari suara anda. Untuk jam yang pertama ini, kita akan bercerita tentang elemen-elemen asas nyanyian dan juga muzik. Seterusnya saya akan memberikan sedikit panduan kepada anda semua bagaimana caranya untuk mencorakkan sesebuah lagu itu agarnya ianya menjadi milik anda, ya. Jadi ianya menyerlahkan personaliti anda sebagai seorang penyanyi. Dan jangan risau, selepas itu jam yang seterusnya 1 jam saya akan bersama anda untuk menjawab segala pertanyaan yang anda ada. Setiap manusia dilahirkan dengan suara yang tersendiri. Sama macam cap ibu jari kita, nampak macam sama tapi setiap manusia tak serupa cap jari dia. Sama dengan suara kita. Setiap manusia tu walaupun kadang-kadang ada bunyi macam tone dia tu macam sama, tapi sebenarnya kalau kita dengar betul-betul memang tak serupa, ya. Tapi masalah yang timbul ialah bila penyanyi, terutamanya penyanyi-penyanyi baru ni, dia dibelenggu atau terperangkap dengan cara nyanyian penyanyi idola mereka. Itulah masalahnya. Sebab kita tak nak berbunyi seperti penyanyi lain, ya. Kita tak nak jadi klon. Kita nak, orang putih kata, to be the only one. Satu-satunya penyanyi yang berbunyi atau bersuara sebegitu, kan. Kita tak nak kedengaran seperti Siti Nurhaliza ataupun Jamal Abdillah, ya. Kita nak ada identiti yang tersendiri. Jadi manusia ni, kita dilahirkan ada 2 jantina, lelaki dan perempuan. Suara pun ada 2 jenis, yang tinggi, yang rendah. Suara lelaki ada suara tinggi, ada suara rendah. Wanita pun ada suara tinggi, ada suara rendah. Lelaki yang bersuara tinggi dikenali sebagai tenor. Lelaki yang bersuara rendah dikenali sebagai bass. Wanita yang bersuara tinggi dikenali sebagai soprano dan wanita bersuara rendah dikenali sebagai alto. Ini adalah kategori-kategori suara, ya. Tapi dalam setiap satu kategori yang saya sebutkan tadi tu, soprano, alto, tenor, bass, sebenarnya dalam setiap kategori itu ada pecahan-pecahan yang lebih kecil. Misalnya dalam soprano tu ada koloratura soprano, koloratura soprano tu pun ada pecahan lagi. Ada lyrical koloratura soprano, dramatic koloratura soprano, ya. Kemudian ada lyrical soprano, ada soprano spinto, ada dramatic soprano. Jadi ada macam-macam jenis suara dalam yang saya sebutkan tadi. Ianya adalah kurniaan Tuhan, ya. Karakter suara, tone suara, itu semua adalah kurniaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan setiap yang kita kena faham adalah setiap suara tu walaupun tonnya itu berbeza-beza, tetapi begitu juga, begitu juga dengan range suara, ya. Apakah range? Okey, range adalah ruang lingkup pitch atau nada-nada yang mampu dinyanyikan oleh seseorang penyanyi dari nada yang paling rendah sehinggalah nada yang paling tinggi. Jadi misalnya nada yang paling rendah di sini, nada yang paling tinggi di sini, ya. Daripada nada paling rendah sampai nada yang paling tinggi itu kita panggil range. Ya, itu range bagi seseorang
penyanyi ya, atau seorang manusia julat suara ya, kita panggil dalam bahasa Melayu. Jadi kiraan range ni kebiasaannya dalam kita sebut oktav. Apakah itu oktav? Usually, selalunya oktav tu ada 7 nada. Okey. Mungkin anda pernah dengar do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, ti, kemudian balik semula kepada do tapi pada oktav ataupun nada yang lebih tinggi. Jadi ada 7 nada dalam satu oktav. Berapa oktav yang sebaik-baiknya seseorang penyanyi ada? 2 oktav. Jadi ada 15 tangga nada. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ada 15. Okey. Apa yang membezakan antara penyanyi rendah, bersuara rendah dengan penyanyi bersuara tinggi adalah di mana do itu bermula. Okey, misalnya mungkin seorang penyanyi akan memulakan do-nya pada nada ini. Do. Jadi do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ini 2 oktav. Untuk seorang penyanyi ni mungkin ya bersuara tinggi. Untuk penyanyi yang bersuara rendah mungkin dia bermula dengan not yang lebih rendah. Mungkin di sini do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tapi do dia start dekat bawah tadi. Do. Ya, agak rendah untuk saya lah ya. Jadi mungkin ada penyanyi yang lagi tinggi daripada itu. Mungkin dia bermula dekat sini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ya, jadi itu kita maksudkan dengan 2 oktav. Ini sebaik-baiknya untuk seseorang penyanyi sebab kebiasaannya lagu adalah dalam 1 hingga 1,5 oktav. Jadi bila kita ada 2 oktav tu, kita tak takut lah bila nak nyanyi rendah ke, nak nyanyi tinggi ke, sebab kita tahu kita boleh pergi lagi tinggi atau kita boleh pergi lebih rendah daripada nada yang diberikan oleh komposer tu. Ya. Jadi pastikan juga bila kita menyanyi tu kita berada dalam keadaan yang selesa, tidak menjerit. Tak ada tak ada. Kita nak relax saja ya, tak ada ketegangan kat leher, tak ada rasa macam tercekik-cekik ya. Kena relax bila menyanyi. Itu paling penting. Jadi range ni boleh dibesarkan melalui latihan-latihan suara. Okey. Ada bermacam-macam, berjenis-jenis latihan suara. Tetapi tentulah kita tak boleh nak cover semua sekali pada 1 jam ni. Jadi saya mulakan dengan latihan yang paling mudah, iaitu apabila kita menyanyi kita perlu merasakan sensasi tu di bahagian muka. Okey, bukan di bahagian tekak. Ya, bila kita nyanyi kat sini, itu yang akan ada ketegangan bila kita nak naik ke atas. Bila kita menyanyi di bahagian sini, sebab bila kita menyanyi, sebenarnya kita ni macam bercakap. Ya, bila kita bercakap, kita tak bercakap kat sini, tapi kita bercakap di bahagian atas. Kalau anda rasa cara anda bercakap, sebenarnya anda bukan bercakap di sini. Anda bercakap di bahagian ni. Tak ada rasa apa-apa pun kat bahagian ni. Ya, di bahagian tekak ni. Jadi bila saya sebut di bahagian sini, ada juga orang yang salah faham. Dia ingatkan kat sini. Jadi bila kat sini tu dia dah sengau lah pula. So sengau bukanlah apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan ialah sensasi gemaan di bahagian muka. Ya, di bahagian muka. So latihan yang pertama yang saya ingin lakukan dengan anda, kita buat bersama-sama ya, adalah latihan yang kita kenali sebagai lip trill
atau setengah orang panggil lip buzz, atau ada juga yang panggil bubbling. Saya pasti semua orang dah pernah dengar, semua orang dah pernah buat ya latihan ini, di mana kita menggetarkan bahagian bibir kita. Ada orang yang tak boleh buat. Bila tak boleh buat, maksudnya bahagian bibir anda terlalu ketat. Anda meletakkan tekanan yang terlalu besar atau terlalu tinggi kepada bahagian mulut anda. Jadi susah nak bergerak. Jadi kena relaxkan bahagian mulut. Macam kalau kita hembus dalam air kan, atau kita hembus kat perut baby kadang-kadang kan kita buat macam tu. Relax saja. So saya mulakan dengan exercise yang paling mudah, tak ada pitch. Cuba buat lip trill daripada note paling rendah hingga paling tinggi. Pastikan relax. Jangan ada ketegangan di sini ya, tak nak nampak urat-urat dekat leher. So anda cuba. Tak kira lah note dia apa ya, paling rendah, paling tinggi, yang anda selesa lakukan. Sekali lagi. Kalau anda lihat saya buat, saya tak buat dari macam ni ya, dari bawah ke atas, tapi saya buat dari kiri ke kanan sebab saya tak nak anda angkat leher tu ya. Jangan angkat leher. Bila angkat leher ni dah ada ketegangan kat bahagian ni. Jadi relaxkan. Pastikan muka anda memandang tegak ke hadapan ya. Kita punya dagu ni biarkan dia selari dengan lantai. Jangan dia mendongak ya, ataupun buat macam ni. Kalau anda dengar suara saya bila saya buat macam ni, dia ada macam bunyi dia dah berbeza ya. Bila saya naikkan ke atas, suara saya pun berbeza. Itu belum nyanyi lagi, baru mengangkat atau merendahkan dagu saja. Jadi pastikan dagu anda tu selari dengan lantai dan mata anda memandang ke hadapan. So bila menyanyi tu, fikirkan note itu bergerak daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Boleh pergi lebih tinggi, boleh pergi lebih rendah. Okey? Itu exercise kita yang paling mudah. Anda perlu rasakan sensasinya di bahagian muka ni. Muka, bukan di leher ya. Relax. Seterusnya kita boleh buat dengan nada. Exercise yang sama. Sesiapa yang mampu boleh pergi lebih rendah. Teruskan. Ya. Mungkin ada yang mampu menyanyikan nada ini makin tinggi. Relax. Pastikan bukan di sini. Kita teruskan. Relax. Leher pun relax. Dahi pun relax. Pandang hadapan. Relax. Macam sedang menangis. Relax. Kecil je. Rasa dia dah naik ke atas ni. Relax. Bagi yang mampu, boleh teruskan. Mungkin satu lagi.
Ya. Okey, pastikan apa-apa pun latihan yang anda lakukan, pastikan anda tak rasa ketegangan, relax, tak rasa macam ada tekanan di bahagian leher, tak ada tekanan di bahagian dada, tidak mendongak dan tidak merendahkan leher seperti ini, ya. Relax sentiasa. Latihan yang seterusnya yang saya nak share dengan anda adalah latihan yang kita panggil humming. Ya, humming tu macam kalau kita nak menyanyi, tapi kita nak nyanyi perlahan dan kita tak nak gunakan perkataan. Misalnya, itu humming, ya. Sensasi yang kita rasa di bahagian ini. Jadi, exercise yang kita buat ni, kita nak macam tadi juga, simple, mudah, tiada ketegangan. Kita gunakan satu oktav. Nada menurun. Bagi yang mampu, suara-suara rendah, ya. Satu lagi untuk suara rendah. Enjoy. Sensasinya di bahagian sini. Bukan kat sini. Connected, ya. Bersambungan bunyi dia. Mudah, simple je. Kat sini. Rasa naik di atas kepala. Makin lama, semakin tinggi di atas ni sensasinya, ya. Okey. Satu lagi latihan yang kita boleh lakukan ialah latihan yang juga mudah, ya, bila kita menggunakan konsonan M dan vowel A, E, I, O, U. Jadi kita gabungkan ma, me, mi, mo, mu. Okey. So, kita hanya perlu menggunakan satu nada saja, satu pitch saja. So, kita nyanyi dari nada daripada level yang rendah, perlahan, dan kita bawa kepada level yang kuat. Seperti ini, ya. Itu perlahan. Jadi, kita akan bawakan dia kepada nada yang kuat, ya. So, ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Tapi kita nak bunyinya tu sama. Kita tak nak ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi. Tu tak nak, ya. Kita nak bunyi dia cantik, sama je, sekata je, ya. Okey. Kita teruskan. Perlahan dulu. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat sikit. Dan kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Ya. Seterusnya, perlahan. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat sikit. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Shh. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu.
pastikan sensasi yang anda rasa bukan di sini. Ma, me, mi. Itu rasa kat sini, ya. Ma, me, mi. Ma, ma. Okay? Sekarang pitch-nya start, ya, mula perlahan. 3, 4. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat sikit. Ma, me, mi, mo, mu. Dan kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Perlahan. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Ya. Satu lagi. Soft. Perlahan. 3, 4. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Nada yang terakhir yang kita akan buat untuk latihan ini. Perlahan. Ma, me, mi, mo, mu. Kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Paling kuat. Ma, me, mi, mo, mu. Rasa kat sini, jangan rasa kat sini. Okey? Okey. Itu adalah latihan pengenalan untuk anda merasa sensasi itu di bahagian muka. Jadi ingat, rasakan sensasi getaran di bahagian ini, ya. Kita tak nak sengau, ya. Kita tak nak bunyi ni. Ma, me, mi, mo. Tak nak, ya. Sengau, itu sengau, ya. Untuk pastikan anda tidak sengau, anda boleh tutup hidung, boleh tutup macam ni ataupun tutup macam ni, ya. Kalau bunyinya berubah, ma, me, mi, mo, mu, ma, oleh kerana kita menggunakan dia akan berubah. Tapi kalau kita pakai a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Kalau sengau, a, e, i, o, u, dia akan berubah bunyi dia, ya. So itu adalah salah satu cara termudah untuk memastikan anda tidak sengau bunyinya, ya. Okey, seterusnya untuk antara exercise atau latihan yang anda boleh lakukan adalah latihan siren. Siren ni macam bunyi siren ambulance tu. Kita boleh buat beberapa kali dari not yang paling rendah hingga not yang paling tinggi dan pusing lagi, ya. Tapi pastikan, sekali lagi saya nak ingatkan, pastikan leher anda tiada ketegangan, ya. So, gunakan vowel atau huruf vokal U. Okey, beberapa kali exercise tu. Ya. Ada banyak latihan yang anda boleh lakukan. Cuma anda kena tahu vowel ataupun huruf vokal yang mana dan huruf konsonan yang mana yang patut digunakan, kerana setiap huruf vokal dan setiap latihan-latihan yang dilakukan itu sebenarnya ada matlamat yang tersendiri. Jadi sebaiknya anda menggunakan khidmat seorang guru vokal untuk membantu untuk membantu anda mencari latihan-latihan yang sesuai untuk suara anda dan juga untuk memastikan bahawa cara yang anda lakukan itu tepat dan tidak akan merosakkan vocal cords anda, ya, pita suara anda. Lagi satu exercise yang saya ingin tunjukkan adalah exercise yang agak mudah dengan menggunakan vowel U dan huruf konsonan H. Jadi bunyinya H-U, hu. Dan kita pastikan bunyi itu di hadapan. Ui! Ya. Pastikan dekat sini. Ui! Macam panggil orang. Ui! Ui! Begitu, ya. Kita teruskan. Mudah. Ingat, kita panggil orang.
cantikkan mulut anda ya, di bawah. Ya, jangan. Ya, mulut tu biar cantik. Hu. Sekali. Depan. Teruskan. Ya. Bagi yang mampu, suara rendah. Ya. Okey, bila kita dah melakukan exercise ini, ya, kita boleh expand, kita boleh memperbesarkan julat suara kita, ya. Nasihat saya ialah anda fokus pada beberapa latihan saja. Jangan orang kata ambitious lah. Jangan nak buat macam-macam exercise tapi semuanya tak betul. Lebih baik anda fokus kepada 2 atau 3 exercise pada satu-satu masa. Pastikan anda boleh lakukan, ya. Kadang-kadang satu exercise tu mengambil masa 3 bulan untuk master, ya, untuk jadi bagus, ya. Jadi perlu ada kesabaran untuk memastikan objektifnya tercapai. Kita tak nak buat sesuatu latihan itu hanya untuk orang buat, kita pun buat. Tak nak, kita nak sampai objektif dia, ya. Jadi anda kena faham setiap satu exercise tu, setiap satu latihan tu apa matlamatnya. Selain daripada itu, bila kita dah boleh menyanyikan 2 oktav, baguslah kita dah ada orang kata ruang lebih sikit, ya. Sebab macam saya kata tadi, satu lagu tu kadang-kadang ada dalam 1 oktav setengah je, ya. Kadang tak sampai 2 oktav pun. Jadi bila anda ada 2 oktav tu, anda rasa selesa, anda tak rasa takut nak nyanyi. Tapi bagi mereka yang ada kurang daripada 2 oktav tu, mungkin mereka akan rasa lebih orang kata tension lah, bila nak nyanyi tu rasa takut sikit. Jadi cubalah untuk memperbesarkan julat suara anda, tetapi pastikan ianya dilakukan dengan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, dan sedikit demi sedikit, ya. Jangan menjerit, itu paling penting. Lagi satu yang saya ingin tekankan adalah tesitura. Apa itu tesitura? Dalam satu range suara anda tu ada satu ruang lingkup di mana anda berasa sangat selesa untuk menyanyi. Itu yang kita panggil tesitura. Okey, jadi setiap manusia ni mempunyai tesitura yang berbeza. Ada orang tesitura, katalah suara anda daripada not paling rendah, not paling tinggi. Jadi ini anda punya range, ya, anda punya julat suara. Jadi ada orang tu dia punya tesitura dia mungkin di bahagian atas. Ada orang tu mungkin di bahagian tengah. Ada penyanyi yang di bahagian bawah, rendah. Jadi berbeza dari seorang manusia ke seorang manusia yang lain. Anda kena selesa, anda kena tahu di manakah tesitura, ruang yang paling selesa untuk anda menyanyi. Jadi bila anda tahu di mana ruang yang paling selesa, ia akan menyerlahkan lagi potensi anda sebagai seorang penyanyi. Kita tak nak nyanyi oleh kerana orang lain nyanyi tinggi, kita pun nyanyi tinggi. Kita tak nak macam tu. Kita nak bunyi suara kita sedap. Jadi tak semestinya suara yang tinggi itu bagus. Tak semestinya suara yang tinggi itu sedap. Tak semestinya suara yang rendah itu tak bagus, dan tak semestinya suara yang rendah itu tak sedap. Ya, ianya adalah satu kurniaan dari Tuhan yang boleh kita percantikkan. Ya,
Jadi sebagai penyanyi, anda kena pastikan sesuatu lagu tu kat mana bahagian yang paling selesa untuk anda nyanyikan. Maksud saya, key apa yang paling selesa untuk anda nyanyikan. Mungkin penyanyi asal menyanyi pada nada yang tinggi, tapi anda tak sampai. Janganlah nyanyi setinggi penyanyi tersebut. Rendahkan sedikit key tu. Ya, yang selesa untuk anda. Yang nada yang paling tinggi untuk anda itu mungkin tak setinggi dia, tapi paling tinggi untuk anda. Tapi masih sedap bunyinya. Tak bunyi menjerit. Tak bunyi tercekik. Itu lebih baik. Ya. Dan bagi mereka yang mempunyai suara rendah, jangan takut, jangan gusar. Tak bermaksud anda tidak boleh mencapai nada penyanyi asal tu. Anda bukan penyanyi yang baik. Anda tak boleh, suara anda tak sedap. Ianya hanyalah satu, orang kata, halwa telinga sahaja, ya. Yang penting adalah betapa bagusnya pembawaan anda ketika menyanyi sesebuah lagu tersebut. Jadi bila anda menyanyi sesebuah lagu tu, anda kena tahu ada satu lagi perkataan, key lagu, ya. Kadang-kadang bila kita pergi nyanyi, musician akan tanya, lagu ni key apa anda nak nyanyi. Jadi anda kena pastikan pemilihannya adalah yang paling selesa untuk anda, tidak semestinya seperti penyanyi asal, ya. Jadi bila anda nak menyanyi tu, pastikan beberapa perkara, iaitu selesa dan tiada ketegangan di bahagian leher, dan anda tidak menjerit, dan anda tonjolkan nada atau karakter suara yang anda ada, bukan kelemahan yang ada pada diri anda. Seorang penyanyi adalah juga seorang pemuzik. Kenapa saya katakan gitu? Sebab suara kita ni adalah satu instrumen, adalah satu alat muzik. Malahan ianya merupakan alat muzik yang paling pertama, yang tertua sekali yang wujud di muka bumi ni, ya. Dan sebagai seorang pemuzik, kita perlulah mempunyai sedikit pengetahuan tentang muzik. Okey, pada hari ini saya hanya ingin menyentuh dua saja, ya. Antara yang paling penting untuk seseorang penyanyi adalah pitch, ya. Apakah pitch? Pitch adalah berapa rendah dan berapa tinggi nada yang dihasilkan. Jadi kalau sesuatu instrumen tu, ya, sesuatu alat muzik tu, dia lebih fizikal. Kita boleh tekan, kita boleh nampak, macam piano ni, kita boleh nampak dia punya mata-mata keyboard tu, ya. Ataupun flute, kita boleh nampak lubang-lubang mana yang kita nak tekan. Tapi kalau vokal ni susah, kita tak nampak macam mana nak tekan apa, ya, nak buat apa. Jadi kita bergantung sepenuhnya kepada minda dan juga pendengaran kita untuk membezakan pitch-pitch. Dan ini adalah satu skill yang amat penting yang perlu ada pada seseorang penyanyi. Sebagai penyanyi, kita perlu melatih telinga kita untuk membezakan pitch. Dan latihan ini tak berlaku hanya sekelip mata. Kita kena berlatih setiap hari. Ya, okey. Macam mana cara untuk berlatih? Kita boleh menggunakan keyboard untuk membantu melatih pendengaran kita. Sekiranya anda tidak mempunyai keyboard, ya, anda boleh, oleh kerana zaman sekarang ni kita pakai handphone, kan. Jadi kita boleh download app dekat dalam handphone. Ada banyak macam-macam app kat luar sana. Antara yang saya gunakan adalah Perfect Piano, ya. Macam ni, ya. Jadi saya dah pun set pada 15 tangga nada, ya. Tangga nada, cakap pun salah. 15 tangga nada. Macam saya cakapkan tadi, seorang penyanyi ada 2 oktav, iaitu 15 tangga nada. Jadi untuk seorang wanita, kita boleh set pada C4 lah, ya. Anda nampak C4 dan situ C5. Kalau untuk lelaki, ini dia punya navigation dia kat atas ni. Anda boleh rendahkan di situ. Boleh nampak C3, C4. Ya, oleh kerana saya seorang wanita, saya akan naikkan balik. Okey.
Jadi kalau saya tekan ni C4 pada keyboard saya dan saya tekan di sini, sama ya, bunyinya sama. Jadi untuk anda berlatih, saya sarankan anda menggunakan dua device, dua peranti. Satu untuk berlatih dengan keyboardnya, satu lagi dengan untuk merakam. Jadi merakam suara anda. Anda tekan dan rakamlah ya, dan anda boleh cek semula sama ada tepat atau tidak nada yang anda nyanyikan. Misalnya la, anda berhenti, anda dengar tepat tak. Sekiranya anda nyanyikan nada yang salah, anda boleh dengar benda itu tak tepat. Ya, contohnya la, tak tepat ya. Jadi la, jadi anda kena dengar sampai bunyinya tu tepat. Naik satu-satu, satu tangga ke atas. La, jangan nyanyi la, tu terlalu rendah. La, terlalu tinggi ya. Jadi la. Okey, anda berhenti, cek balik semula. La. Okey, anda boleh berhenti dan cek balik semula. Kemudian anda latih satu-satu. Tak perlu terlalu tinggi sebenarnya. Anda boleh kecilkan. Jadi mungkin hanya 8 saja dulu. Ya. Jadi mata keyboard tu besar sikit lah. C4 paling rendah di sini. Okey. Ya, si la 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 la. Anda boleh macam tu ya. Atau anda boleh mencuba mana-mana nada yang anda nak. La la. Yang hitam pun boleh tekan. La 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 la. Okey, anda boleh cuba begitu. Jadi anda boleh dengar. Permulaannya kena buat perlahan-lahan. Jangan terlalu, macam saya cakap tadi, jangan terlalu ambitious ya, sampai nak cepat-cepat, semua nak cepat-cepat. Muzik ni perlukan ketekunan. Anda perlu buat latihan secara berperingkat, anda perlu jalankan dengan perlahan-lahan. Bila dah dapat, baru makin laju ya. Jadi antara app lain yang anda boleh gunakan ialah tuner. Yang saya gunakan di sini adalah Instuner ya. Misalnya saya Instuner ya, anda boleh nampak. So ini pun sama, C4 saya dah set ni ya, saya tekan. So kita nak dapatkan warna hijau tu lah. Ya. Ya, kalau tak tepat dia akan tak jadi hijau. Katalah saya nyanyi tinggi. Ha, tak sampai kan? Ha. Dapat. Ha. Saya dapat hijau tu. Ya. Jadi apa yang kita nak ialah warna hijau tu. Tepat. Kalau tak hijau, tak tepat. Dia ada beritahu kita sama ada kita perlu naik tune down. Maknanya kita kena rendahkan sikit. Ha tu rendah. Kalau mungkin saya dari rendah, dia dah kita kena dapatkan hijau tu lah ya. Ini adalah latihan dengan tuner. Pada saya ianya amat berkesan kerana anda boleh lihat sendiri apa yang anda nyanyikan sama ada tepat ataupun tak tepat ya. Dalam sesebuah lagu, apabila pitch itu digabungkan ya, dalam lagu dia ada banyak pitch. Jadi bila digabungkan dengan ritma dan dinyanyikan pula oleh seseorang penyanyi, jadi kita akan panggil ianya sebagai satu melodi. Sebagai seorang penyanyi, adalah tugas seseorang penyanyi itu untuk menyanyikan melodi itu dengan tepat. Dalam bahasa Inggerisnya selalunya orang kata sing in tune. Jadi saya sarankan kepada anda semua, apabila mempelajari sesebuah lagu tu, jangan nyanyi dari mula sampai akhir. Kita buat dalam blok ya. Blok pertama kita nyanyi verse rangkap pertama. Nyanyi berkali-kali sampai dapat. Kemudian kita bergerak ke verse kedua. Ya, selalunya rangkap pertama dengan rangkap kedua tu dan rangkap ketiga selalunya melodinya lebih kurang sama. Ya, dia mungkin tukar sikit-sikit lah.
Ya. Dan kemudiannya kita praktis chorus pula. Chorus selalunya berbeza, ya. Kita nyanyikan chorus pula. Bila dah dapat, kita cuba verse, chorus. Kemudian mungkin setengah lagu dia ada bridge. Jadi anda boleh nyanyikan bridge pula. Bila dapat, barulah verse, chorus, bridge. Jangan terlalu tergesa-gesa. Semuanya perlu sedikit demi sedikit. Lama-lama anda akan dapat, proses ini akan mempercepatkan anda menghafal sesuatu lagu tu, ya. Dari aspek lirik pun akan jadi lebih cepat. Lagi satu elemen muzik yang saya nak sentuh adalah tempo. Apakah itu tempo? Tempo itu adalah tahap kelajuan atau tahap kerancakan sesebuah lagu. Okey. Apa yang anda boleh lakukan adalah anda boleh download, ya, anda boleh muat turun metronom, ya, METRONOME. Ada macam-macam macam saya cakap tu. Saya menggunakan sound brand di sini. Jadi sekiranya saya gerakkan nombor di sini yang tertera di sini, ya. Okey. Anda akan dapat tempo yang berbeza. Semakin kecil nombornya, semakin perlahan temponya, ya. Semakin banyak nombornya, semakin laju lagunya. Jadi misalnya kita nak nyanyi lagu birthday, selamat hari jadi, ya, selamat hari jadi. Kita letak pada, katalah kita letak 80. Okey. Okey, saya pasang. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat hari jadi, selamat hari. Kena tempo tu kena ikut, ya. Okey. Selamat hari jadi kawan. Okey, so boleh pause kat situ. Selamat hari jadi. Okey, alright. Contoh, ya, itu hanya contoh saja. Okey, kalau kita lajukan tempo dia, katalah saya letak pada 100. Tadi 80, sekarang saya letak pada 100. Okey, semakin laju. Selamat hari jadi, selamat hari jadi. Makin laju kan? Selamat hari jadi kawan, selamat hari jadi. Ya? Okey, dia jadi laju. Kalau saya makin lajukan temponya, mungkin saya letak pada, laju kau main ni. Okey, 132. 1, 2, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi kawan, selamat hari jadi. Ya, okey, tu makin lama makin laju. Jadi sebagai penyanyi, kita pun perlu untuk mendengar tempo supaya kita menyanyi bersama dengan muzik. Ya, tak naklah orang kata muzik tu dah bergerak dah jauh, kita masih di belakang lagi. Tu tak boleh. Itu adalah salah satu kelemahan pada seseorang penyanyi, ya. Dan ini sering dilakukan oleh penyanyi-penyanyi baru. Cara paling mudah untuk memastikan anda bersama-sama dengan muzik adalah anda perlu awas, anda perlu dengar drum. Bunyi drum. Drum adalah alat muzik yang sentiasa memberikan tempo untuk seseorang penyanyi. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan penyampaian yang original adalah teknik nyanyian yang baik. Sedar atau tidak, setiap apa yang kita lakukan dalam dunia ni memerlukan teknik. Ya, perlukan teknik untuk memasak, perlukan teknik untuk bermain bola, perlukan teknik untuk buat rumah, ya. Sama juga dengan nyanyi. Jadi kita perlukan teknik yang baik untuk memastikan kita dapat menyanyi dengan baik. Ya, misalnya teknik pernafasan.
macam mana kita nak bernafas dengan baik untuk memastikan frasa yang panjang itu dapat dinyanyikan dengan sempurna, ya, bagaimana untuk berdiri, ya, posture, ya, bagaimana untuk duduk, teknik tentang registrasi, ya, register, resonance, resonansi atau gemaan, ya, dan apabila kita memahami cara-cara teknik yang baik ini, kita dapat mengawal mekanisme atau otot-otot yang terlibat dalam nyanyian. Ya, apabila kita dapat mengawal, ianya dapat membantu kita untuk menyanyi dengan lebih baik. Dia dapat membesarkan range suara kita. Contohnya, dia dapat memerdukan suara kita. Dia dapat mempercantikkan nyanyian kita. Jadi, kita sebagai penyanyi tak takut untuk menyanyi, ya, tak takut untuk menyahut cabaran yang diberikan oleh komposer. Misalnya dalam sesebuah lagu, oleh kerana lagu ni selalunya dia dalam bentuk graf tu, dia akan menaik, ya, akan mencapai satu climax. Dan climax ni biasanya adalah nada yang tinggi. Dan nada yang tinggi, climax ni selalunya dekat ujung lagu. Apabila seseorang penyanyi tu dia terlalu risaukan tentang nada yang terakhir tu, pitch yang climax yang tinggi tu, dia akan rasa tertekan sampai dia takut untuk menyanyi dari permulaan lagu. Jadi sepanjang 4-5 minit lagu tu dah rasa macam satu tekanan, stres nak nyanyi. Jadi bila kita dah ada teknik yang baik, kita dah tak ada perasaan takut tu. Okey, seterusnya, macam saya katakan tadi, sebagai seorang penyanyi, kita juga adalah seorang pemuzik. Selain daripada dua elemen muzik, ya, dua elemen asas yang saya sebutkan tadi itu, ya, pitch dan tempo, ada bermacam-macam lagi elemen-elemen yang perlu anda ketahui sebagai seorang penyanyi. Misalnya ritma, dynamics, ya, key lagu. Okey. Bercerita tentang key lagu, macam saya katakan, kita tak semestinya menyanyi dalam key yang original, ya, penyanyi original. Ya, kita kena faham tentang tesitura, kawasan yang ruang lingkup yang paling selesa untuk kita menyanyi. Kita boleh rendahkan lagu tersebut sekiranya lagu itu terlalu tinggi. Kita boleh tinggikan lagu tersebut sekiranya ianya terlalu rendah. Macam kalau anda pergi ke karaoke, kan, anda boleh turunkan key, anda boleh naikkan key. Jadi anda nyanyi dengan selesa. Yang penting anda menyanyi dengan baik, bukan berapa tinggi anda nyanyi, ya. Selain daripada itu, lagu lelaki dengan lagu perempuan, saya selalu terima soalan ni, boleh tak nyanyi lagu kalau jantina lain? Boleh, apa salahnya? Ya, yang penting adalah memilih key yang sesuai, dan tentunya lagi satu ialah memastikan lirik lagu itu juga sesuai untuk jantina yang menyanyikannya, ya. Salah satu elemen yang boleh kita tambah di dalam nyanyian kita adalah elemen improvisasi. Improvisation atau improvisasi ini adalah penukaran dari aspek melodi, ya, atau ya, selalunya dalam aspek melodi lah, ya. Apa yang anda boleh tukar? Apa yang boleh tukar? Antaranya adalah pitch, ya. Jadi mungkin contoh yang saya boleh berikan adalah lagu Birthday tadi, ya. Kita ingat melodi asalnya adalah Selamat Hari Jadi, ya. Selamat Hari Jadi. Jadi improvisasi itu boleh jadi begitu kecil, ya, dari yang simple sampailah extravagant, ya. Kita boleh tukar macam-macam. Tapi kalau yang paling simple untuk orang yang baru nak bermula belajar improvisasi, boleh tukar satu note je.
pun dah jadi lain dah. So, saya akan tukar yang jadi, saya akan tukar dia jadi note yang lain. Selamat hari jadi. Ya, tadi jadi, ni jadi. Jadi simple, benda tu walaupun mudah tapi masih berubah. Cara yang kedua adalah dengan menukar ritma. Kalau ritma asal, ya, selamat hari jadi. Saya boleh tukar ritma dia kepada iaitu selamat hari jadi. Tadi improvisasi. Ya, jadi sekali lagi simple, perubahan yang sedikit tetapi masih berubah, ya. Seterusnya kita boleh juga menambah ornamentasi. Ornamentasi ni adalah perhiasan. Kita boleh tambah perhiasan kat dalam melodi tersebut. Misalnya, selamat hari jadi. Jadi ada hari jadi. Tu dah tukar banyak melodi kat line pertama tadi tu, ya. Jadi nasihat saya bila kita nak buat ornamentasi ni, jangan banyak-banyak sangat. Okey, mulakan dengan macam saya katakan simple, kemudian makin lama makin banyak. Jadi saya boleh umpamakan macam pokok Christmas lah. Kita tak nak jadi macam pokok Christmas. Banyak sangat perhiasan atas pokok tu sampai tak tahu mana satu yang nak dilihat, ya. Jadi contohnya kalau kita ada satu lagu, kita ada verse 1, verse 2, kita ada chorus, kita ada verse 3, chorus. Selalunya macam itulah kalau lagu pop ni, ya. Jadi verse pertama tu kita pastikan ianya masih melodi yang asal. Kemudian bila ada verse yang kedua, kita boleh tambah improvisasi yang mudah. Kemudian masuk kepada chorus, kita tetapkan pada melodi asal. Kemudian masuk pada verse ketiga, kita tambah improvisasi yang lebih canggih lah. Kemudian chorus kedua dan chorus ketiga, kita boleh tambah improvisasi yang canggih. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sentiasa lakukan improvisasi ni dalam kesederhanaan, ya. Janganlah sampai tak kenal dah lagu tu jadi lagu apa dah. Selain daripada itu, improvisasi ni kita boleh juga buat dalam bentuk pertukaran genre, ya. Kita tukar style lagu tersebut. Jadi selalunya bila kita tukar genre, kita tukar style, dia punya chord progression pun berubah, ya. Jadi gubahan lagu tu pun dah jadi berubah. Jadi style nyanyian pun dah jadi berubah. Bila ini kita lakukan, selalunya ianya akan menjadi satu, orang kata milik penyanyi yang sepenuhnya, ya. Kita dah tukar daripada A terus jadi B. Tentu ada dia punya pros and cons lah, orang kata. Mungkin ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Jadi kita kena hati-hati apabila melakukan perubahan-perubahan kepada sesebuah lagu, ya. Orang putih cakap you have to do it tastefully, ya. Biarlah dia tu ada substance, ya, bila kita menukarnya. Seterusnya, langkah yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan sebuah penyampaian yang asli dan berkesan adalah dengan memberikan interpretasi lirik yang bersesuaian. Kita kena fahami apa maksud setiap bait kata-kata dalam lirik tersebut. Ada kalanya nampak macam simple, tapi sebenarnya ada maksud-maksud tersirat di dalam lirik tersebut, ya. Jadi kita kena fahami, kalau boleh kita kaitkan dengan cerita hidup kita atau cerita hidup seseorang yang rapat dengan kita. Jadi apabila kita
menyanyi, kita berada di atas pentas, kita menyanyi, kita menyampaikan cerita kita tu, ianya menjadi satu penyampaian yang tulus. Ya. Jadi untuk menyanyi ni ianya adalah sesuatu yang memang mudah. Tetapi untuk menjadi seorang penyanyi profesional, bakat sahaja tidak mencukupi. Anda harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan nyanyian dan juga muzik. Ya, kerana kita ingin menjadi seorang penyanyi yang asli, yang tulen, ya, bukan seorang penyanyi klon. Dan sebagai seorang penyanyi, kita harus menjalani latihan yang berterusan sepanjang kerjaya sebagai seorang penyanyi. Pertama sekali terima kasih kepada Cendana kerana menjemput saya, dan syabas kerana ini memang sesuatu yang sangat baik ya untuk mereka-mereka yang betul-betul berminat untuk memahami muzik. Tahniah kepada mereka yang menyertai projek ini, program ini. Kepada anda semua yang berminat untuk menyanyi, saya nasihatkan anda mengambil kelas, ya, kerana belajar dari YouTube bukan tak boleh, boleh, tetapi bila kita tidak ada tindak balas daripada orang lain, ya, ia mungkin bukan sesuatu yang betul, ya, kerana kita punya vocal folds ni adalah satu instrumen yang sangat-sangat fragile, okey, sangat-sangat mudah untuk dirosakkan. Sekali dia rosak, tak ada ganti. Dia bukan macam piano, rosak, beli baru. Okey, gitar rosak, beli baru. Vocal, no way. You rosakkan satu kali, bye-bye. Okay, no more singing for you until the end of your life. Okay, so hati-hati bila anda belajar. Di YouTube ada banyak orang mengajar, tapi tak semuanya betul. Jadi sekiranya anda tidak tahu, anda mungkin belajar benda yang salah. So sangat penting untuk anda mendapat nasihat daripada orang yang faham tentang vokal. Ya, dan lagi satu yang penting untuk penyanyi-penyanyi baru adalah kesabaran. Ya, ramai penyanyi yang belajar hari ini nak pandai esok, tak boleh. Dia adalah satu proses yang sangat lama dan memerlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Sekiranya anda berminat, anda juga boleh tengok saya punya YouTube channel, ya, di mana saya ada satu program yang saya namakan Kata Syasel, K-A-T-A, Syah seperti nama saya, S-Y-A, Sel, selamat, Syafinas, selamat, Syasel. Ya, di situ anda boleh mendapatkan tips-tips untuk anda gunakan dalam nyanyian anda. Okey. Terima kasih, selamat malam, jumpa lagi.